Testing suara. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Jumaat. Yang mana malam ni malam minggu yang kedua kita belajar pada malam Jumaat, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim, ataupun kita kata kitab terjemahan, iaitu kitab pelita penuntut. Ini alhamdulillah malam Jumaat ni, alhamdulillah kita rasa tenang hati, kita rasa suka untuk kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Terlebih lagi kitab kita ni membicarakan tentang kelebihan-kelebihan ilmu, menceritakan tentang adab-adab ilmu, dan menceritakan tentang adab-adab orang yang belajar ilmu dan juga orang yang mengajar ilmu. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk perbahasan muqaddimah. Muqaddimah kita dah masuk, kita akan masuk perbahasan kitab insya-Allah. Baik, kita akan mulakan kitab kita insya-Allah pada muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Itu terjemahan Bismillah. Jadi terjemahan Bismillah ni kita dah hurai panjang. Dalam kitab Misbahul Munir kita dah hurai. Dalam kitab Bahjatul Mardiyah kita dah hurai. Dalam kitab Muniatul Musalli kita dah hurai. Banyak perbahasan Bismillah ni dah hurai. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita terjemah sekali lalu. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Allah mana? Rabbil Alamin. Allah yang memeliharakan sekalian alam. Terjemahannya tak ada. Ini saya tolong terjemah kepada tuan-tuan dan perempuan. Apa Alhamdulillah Rabbil Alamin tu? Itu maksud dia. Kemudian kata wassalatu wassalamu. Dan bermula selawat. Selawat yang datang daripada Allah Ta'ala dengan mana rahmat. Ini kita dah hurai panjang dalam kitab Muniatul Musalli. Jangan terlupa tuan-tuan. Kita dah bahas panjang dalam perbahasan kitab Muniatul Musalli. As-salah tu ada 3 makna, kita dah hurai panjang. Ini kita tak mau cerita tu terlalu detail. Kita nak bahas dalam bawah tu perbahasan kita. Bermula segala rahmat dan kesejahteraan itu turunlah kedua-duanya di atas penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mintalah rahmat dan salam tadi tu turunlah di atas kedua-duanya tadi, di atas sahabatnya, sahabat Nabi ajma'ina, sekalian mereka itu sahabat Nabi. Habis. Itu secara terjemahan sekali lalu baik, kita nak masuk dah. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Amma ba'du ni terjemahannya kita terjemah adapun kemudian daripada itu. Tu amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam tu. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Apa muallif di sini? Siapa dia muallif? Iaitu Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Muallif di sini iaitu Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Itu muallif. Muallif ni orang yang menyusun kitab, orang yang mengarang kitab. Itu panggil muallif. Tapi dalam kitab Hasyiah Dumyati Al-Matari, ulama membezakan apa beza muallif dan musannif. Apa perbezaannya? Kata ulama, kalaulah seseorang itu dia mengarang kitab matan, contoh matan Ummul Barahin, kitab tauhid, ataupun matan Ajrumiyah, kitab Nahu, ataupun matan Bina, ataupun matan Safinatun Najah, kitab fiqh. Di situ kata ulama, kita kata qalal musannif, berkata musannif. Tapi kalaulah dia tu buat syarah,
Contoh dia buat syarah Safinah ke, dia buat syarah bagi kitab Matan Ummul Barahin. Di situ kata ulama kita panggil qalal muallif, berkata muallif. Ni sebab apa dia kata berkata muallif? Tengok. Dia tak kata qalal musannif. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Muallif ni orang yang mengarang. Dia kata apa? Tatkala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntuti ilmu pada masa aku. Jadi satu hari tu, ni dia nak dipanggil, dia nak, sebelum nak mengarang kitab tu, dia nak cerita sedikit. Sebab apa dia boleh mengarang kitab ni? Apa tujuan dia mengarang kitab ni? Tengok. Dia tiap-tiap ulama' dulu dia karang kitab bukan saja-saja. Kadang-kadang dia tengok zamannya tu orang kuat mengaji. Kadang-kadang dia tengok zamannya tu keperluan ilmu tu perlu, kemudian dia bawa mengarang kitab. Apa keperluan pada zaman dia? Maka dia mengarang kitab. Dia tengok keperluan dia pada zaman dia, ilmu tauhid kurang. Contoh maka dia mengarang kitab ilmu tauhid. Kalau dia tengok pada masa zaman dia tu adab kurang, maka dia mengarang kitab bab adab. Tu contoh. Baik, tengok. Dia kata tatkala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntuti ilmu pada masa aku. Jadi pada masa dia tu, dia dah tengok ramai orang duk menuntut ilmu masa tu. Bersungguh-sungguh mereka itu orang yang menuntut ilmu tadi kepada belajar ilmu. Banyak masa zaman dia ni, bukan zaman kita kan, zaman dia masa tu. Dia tengok orang belajar ilmu tu bersungguh-sungguh. Padahal ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil manakala. Padahal tiada sampai mereka itu orang yang menuntut ilmu tadi akan maksud-maksudnya. Belajar ilmu tapi tak sampai pada maksud. Apa sebab ni? Nanti tengok. Jadi dia tengok pada zaman dia tu orang kuat mengaji banyak. Bukan zaman kita, zaman dia. Tapi zaman kita nak kiyah pun boleh. Ibaratnya zaman kita sekarang ni orang kuat belajar. Duk belajar ilmu, tapi tak sampai maksud. Apa tak sampai maksud? Tak faham, tak reti dalam ilmu. Ustaz, saya duk belajar ni Ustaz, tak nampak-nampak Ustaz, sebab apa? Ni dia nak ajar ni, tengok dia nak bagi tahu ni. Atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaat ilmu. Apa haram? Ni bukan haram kata bab hukum syarak tu, bukan. Haram di sini tulis, dobit situ. Haram di sini dengan mana? Ditegahkan akan mereka itu orang yang menuntut ilmu daripada manfaat ilmu. Mereka tak dapat ilmu. Belajar dah, tapi tak dapat manfaat ilmu. Ditegahkan mereka itu daripada mendapat manfaat ilmu. Duk belajar banyak, bersungguh-sungguh. Ni zaman dia ni. Kita nak kiyah zaman kita pun boleh. Zaman kita kalau tengok ustaz, Allah, dia ni kuat belajar ustaz. Tapi ustaz tak nampak ustaz dia belajar. Belajar ustaz. Bila belajar nak cerita kat orang tak pandai. Belajar tak boleh nak beramal dengan apa dia belajar. Ni masalah. Tengok dia kata. Apa sebab? Tengok ni. Atau diharamkan, yang ini ditegahkan. Lepas tu kitab ni kalau belajar ni, kalau kita tak mengaji kitab ni, dia tak faham. Kalau kitab ni kita tak talaki dengan guru, kalau orang tengok, diharamkan akan mereka itu daripada manfaat. Haram. Berdosa besar Ustaz. Bukan haram tu. Haram di sini dengan mana ditegah. Lepas tu kitab Jawi ni, dia wajib kita kena talaki.
Kalau kitab jawi kita dah biasa talaki banyak, maka kalau kitab jawi yang lain-lain tu, kalau kita baca tu kita boleh faham. Suatu kitab jawi dia tak macam kitab rumi. Sebab ulama dulu dia terjemah tu kadang-kadang dia campur Arab dengan bahasa Melayu. Dia campur sekali dalam penulisan. Macam kita lah. Kita penulisan kita ni kadang-kadang ni ada setengah-setengah buku dia bercampur dengan bahasa Inggeris. Tengok kita. Kadang-kadang penulisan kita tulis dalam WhatsApp bukan semua bahasa Melayu. Campur bahasa Inggeris, campur bahasa Melayu. Campur-campur. Ulama' dulu pun dia campur juga. Dia campurkan dalam bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Tu dia. Baik. Atau diharamkan, yang ini ditegahkan akan mereka itu orang yang menuntut ilmu. Ditegah apa? Daripada manfaat ilmu dan buah-buahan ilmu. Apa maksud buah-buahan ilmu? Tulis itu. Ustaz, ilmu ada buah-buah, banyak buah. Tulis. Buah-buahan di sini dengan mana? Hasilan ilmu. Tulis itu. Buah-buahan ilmu dengan mana? Hasil. Jadi ditegahkan dapat hasilan ilmu. Ilmu tu tak dapat hasil. Kita duk belajar tiap-tiap hari, tapi ilmu tak ada hasil. Apa tak ada hasil? Nak praktik ilmu tak boleh. Apa sebab? Ni zaman dia. Zaman dia tengok pengarang kitab kita duk tengok, ramai orang belajar. Zaman itu orang kuat belajar masa tu. Tapi tak sampai maksud. Manfaat tak dapat, hasil tak dapat. Jadi pengarang kitab kita ni dia muskil. Sebab apa? Tengok. Dan iaitu apa dia buah-buahannya? Buah-buahan ilmu tadi. Apa dia hasilan ilmu tadi? Iaitu buah-buahan ilmu tu. Beramal dengan dia. Tu dia. Beramal dengan ilmu. Ini kalau tulis luar-luahan ni tak apa tepat. Ini sah. Kalau siapa ambil luar-luahan tu, itu mesti dia ambil di dalam kitab terjemahan daripada apa tu, Allahumma shalli Muhammad, Syekh Jabal Muraki, betul tak? Buku Rumi tu luar-luahan. Itu diambil daripada Syekh Muraki Muraki Jabal Muraki, betul tak? Tolong beritahu dalam bawah tu. Bukan luar-luahan. Tu saya tak apa nak minat, Pak. Nurani Abu dekat luar-luahan. Allah Akbar. Bukan luar-luahan, buah-buahan. Luar-luahannya. Nurani Abu. Patutnya dia terjemah bulat-bulat lah tu. Buat apa dia kata luar-luahan? Manfaat dan luar-luahannya tak apa nak tepat. Kita bukan nak luahan masalah ni. Mungkin salah type boleh jadi. Boleh jadi salah type buah-buahan. Sebab kebanyakan Nurani Abu jarang salah. Kalau Jabal Muraki tu, tu memang dia tukar habis dah. Dihijab tu tak nampak. Ditegah bukan dihijab. Ditegah. Dihijab ni nak kata nampak terdinding pula. Dihijab boleh juga. Tapi ditegah lah. Maksudnya mereka tu tak dapat. Ikut jawi lah. Tapi kalau luar-luahan tu, kita nak kata Nurani Abu salah tak juga. Sebab Nurani Abu ni dia dengar kata Wallahualam, dia tu amanah. Dia terjemah bulat-bulat. Boleh jadi salah ejaan. Siapa yang pakai kitab jawi tu tolong betulkan lah. Kalau siapa yang ada kitab jawi, kitab Rumi tu tolong betulkan. Saya pakai kitab jawi. Saya guna kitab jawi. Jawi insya-Allah lah, tak ada masalah apa. Mungkin salah ejaan.
Ya, kita sangka baik lah. Sebab biasa kalau orang anak abu ni, insyaAllah lah dia tu, kita sangka baik tu dia memang tepat lah, boleh jadi salah eja. Dia boleh jadi, betul. Apa je kalau zaman. Oh, kitab saya buah-buahan Ustaz. Tu boleh jadi cetakan lama. Kitab Haji Abdul Razak Omar, dia kata kitab saya buah-buahan Ustaz. Betul. Boleh jadi kitab Haji Abdul Razak punya lama, cetakan lama. Cetakan lama daripada Nur Ani Abu, yang baru ni mungkin jatuh. Boleh jadi. Alhamdulillah. Tak apa, betulkan sikit je. Baik, tengok. Apa dia maksud kata buah-buahannya? Apa dia maksud kata buah-buahan hasilan tu? Iaitu beramal dengan dia, dengan ilmu. Jadi dia tak nampak. Dia tak nampak masa tu pengarang kitab kita dia tengok ramai yang tak dapat nak beramal dengan ilmu yang dia mereka belajar. Dia betul aja kalau zaman cetakan lama tu betul. Betul kan, kita tengok kita beza zaman sekarang dengan zaman dulu. Tengok, hatta sekalipun buku kitab cetakan dulu dan cetakan sekarang, walaupun kita nampak cetakan sekarang tu dia baru, tapi kadang-kadang cetakan lama tu kadang dia betul. Sebab dia dah berlapis-lapis, dia print, tapi ada terkadang terjatuh dan sebagainya. Ni. Tapi alhamdulillah lah, ala kulli hal kita dapat belajar. Bila dapat belajar tu dapat kita betulkan. Kalau kita tak belajar tu, macam Haji Kamal Zaman tadi kata, kalau tak belajar tu, kalau kita tengok sekaligus tu nampak luah-luahan. Apa yang dia nak luah? Buah-buahan ni jangan pakai makna bulat-bulat. Dia panggil ada kalam sastra di situ, buah-buahan dengan mana hasilan. Isti'arah. Dalam bahasa Arab dia kan isti'arah. Kata pinjaman. Mes itu. Lagi pula, dan iaitu beramal dengan dia dengan ilmu dan menghambur akan dia. Apa maksud menghambur akan dia? Kitab Jawi ni payah. Menghambur ni kita dapat ilmu kemudian kita bagi ke orang. Bahasa dia panggil hambur. Maksudnya tulis itu menghambur akannya, yakni tulis di tepi. Apa maksud hambur? Yakni sampaikan ilmu kepada orang lain. Menghambur akan dia dengan makna kita sampaikan ilmu kepada orang lain. Betul, mengajar pun boleh. Menyebarkan. Ya mama. Maksud kata menghambur akan dia, maksudnya yakni menyampaikan ilmu kepada orang lain, ataupun kita kata mengajar, ataupun kita kata menyebarkan, boleh juga. Habis itu. Sebab apa? Sebab apa boleh kata ditegahkan akan mereka itu daripada manfaat? Sebab apa mereka ni tak dapat manfaat ilmu tak dapat, hasilan ilmu tak dapat, tak dapat nak beramal dengan diri sendiri, tak dapat nak mengajar orang. Sebab apa? Ni sebab apa? Tengok. Kerana tersalah mereka itu menuntut ilmu, orang menuntut ilmu akan jalannya jalan ilmu. Allahu Akbar. Tengok. Kebarangkalian kalau orang tu dia tak dapat nak beramal dengan ilmu dia, ataupun dia tak dapat manfaat ilmu, ataupun dia tak dapat nak mengajar ilmu tu, boleh jadi kata musannif dia tersalah jalan. Tersalah mereka itu akan jalan ilmu. Macam ni salah Ustaz? Apa lagi? Lagi pula, dan meninggal mereka itu akan syarat-syaratnya syarat ilmu. Dia nak belajar ni bukan semata aku nak ngaji kitab fiqh. Terus belajar. Tak, bukan gitu. Dia ada syarat-syarat dia. Dengar kata orang tu nak mengajar kitab Arab, kitab fiqh. Kita pergi teruslah mengaji. Kitab tinggi pula tu kita terus mengaji. Tak.
Tengok dulu jalanan kita nak belajar tu kena ke tak. Kita pernah belajar kitab fiqh kecil-kecil, pernah belajar tak? Dengan kata kita ni orang tak pernah belajar ilmu tauhid langsung, tak pernah belajar langsung, zero. Tiba-tiba dengan kata ada ustaz tu nak mengajar kitab Durus Samin karangan Syekh Daud Fatani. Dia pun tak kenal apa siapa dia, kitab Durus Samin tak tahu. Dia terus mengaji. Mengaji sekat jalan tak faham. Tak faham, dia pergi kata pula apa punya kitab lah ni. Mengaji tak faham kitab ni. Apa ayat payah sangat ni? Dia pergi kata kat kitab pula dah. Sedangkan dia tersalah jalan. Nak belajar dia kena ada syarat dia. Jangan tersalah jalan tu, pilih jalan. Tanya orang dulu, nak belajar kitab tu Durus Samin tu, boleh aku mengaji? Tanya dulu. Kawan tak pernah mengaji kitab tauhid, tiba-tiba ngaji hak tu. Macam kitab tasawuf tak salah nak ngaji kitab Hikam. Oh, kitab Hikam dengan kata sedap ustaz mengajar ustaz. Saya dulu mengaji kitab Hikam pada umur 23, 22 dulu. Mula-mula masuk pondok dulu. Habis masuk diploma tu terus masuk pondok. Cadangannya nak masuk 2 bulan je. Cadangan. Duk cadang dalam tu. Orang muda kan kita masa tu. Kita duduk rumah. Sambil-sambil nak tunggu kerja tu, minta jadi imam. Lepas tu orang muda buat lara kita, saya lah masa tu malam-malam duk main gym dulu kita nak fikir dia tak ada buat faedah apa, dia main gym lah, duk berlari, main bola lah, macam-macam lah. Saya ni orang jenis minat sukan masa tu. Lepas tu duk dengar orang tua kata pergi ngaji lah, kata pergilah belajar ke mana ke, duk saja ni. Saya pun terfikir aku duduk saja ni buang masa. Buang masa. Macam-macam lah semua. Bab sukan ni kita nak, orang kata kita sukan ni memang champion lah. Bukan nak angkat diri, memang betul-betul minat lah. Lepas tu bila pergi kat pondok tu, tengok kitab pergi kat pondok pula. Semua kebetulan Tok Guru minat tasawuf. nak jadikan cerita. Ni nak cerita pengalaman ni. Pengalaman ni bukan apa, kita boleh berkongsikan cara-cara kita nak pilih ilmu tu. Pergi kat pondok tengok, Allah, kitab tasawuf. Banyak kitab tasawuf masa tu. Kebetulan saya pergi ngaji pondok tu, memang pondok tu kuat tasawuf lah. Tak salahkan Tok Guru. Kita ni tak pandai pilih sebenarnya. Sebab orang dulu kalau nak mengaji pondok, dia kena pergi seminggu kat pondok ni, seminggu kat pondok ni, bukan apa. Dia pergi tu nak dengar dulu. Apakah kitab-kitab tu, kita kena basic tu kita kena belajar dulu. Saya terjun terus masuk pondok. Tak ada pergi test pondok lain, tak ada. Bila dah masuk tu, tengok kitab tasawuf banyak. Ngaji kitab tasawuf Minhajul Abidin. Lepas pukul 11 ngaji kitab Hikam. Kita pun tak tahu kitab Hikam tu apa. Saya lah dulu. Lepas tu ngaji pukul 12 malam kitab Minhajul Abidin. Ni saya cerita secara ikhlas. Saya ngaji kitab Hikam, saya ngaji kitab Minhajul Abidin. Semua saya tidur. Kita budak KL tak biasa ngaji pondok, jumpa kitab tasawuf tinggi tu, basic Arab pun tak, basic agama pun tak kuat mana. Tok ngaji Minhajul Abidin pukul 12 malam. Tok Guru ngajar qala al-musannif rahimahullahu taala. Letak pen situ, mula-mula segar sikit lah. Tok Guru dah hurai brom pap tidur. Bangun bila? Bila bangun tu, bila Tok Guru nak baca doa, amin ya rabbal alamin. Yang peliknya boleh bangun saya. Time doa tu yang pelik dengar pula bangun. Time apa tu, Tok Guru baca nak doa nak habis tu, kita boleh bangun pula. Selalu macam tu saya. Kawan pun duk peli saya lah. Kawan pun duk peli saya nak kita tak faham.
Kita tak faham masa tu. Sebab apa? Sebab saya tak ada basic. Jadi bila saya belajar ilmu tasawuf tu hanya sekadar dengar je lah masa tu. Lawak memang betul tertidur. Ngaji tasawuf pukul 12. Pukul 12 malam sampai pukul 1.30. Kita tidur depan Tok Guru. Tapi Tok Guru tak marah. Tok Guru tak marah. Kita tidur je, kita ada rehat sini, jangan sini tidur. Yang peliknya bila yang peliknya bila Tok Guru baca doa kita terbangun. Tu pelik. Tak tahu siapa gerak, tak ada orang gerak pun. Dia bangun sendiri. Dia bangun sendiri. Masa tu nak cerita kata saya tak kenal ilmu. Tak kenal ilmu. Kemudian bila dah ngaji tasawuf tu tak nampak sampai umur 30. Saya mengaji pondok petani. Mengaji tasawuf tu baru nampak sikit. Mengaji kitab hikam tu baru nampak. Sebab apa? Sebab kita dah pernah belajar ada basic. Apa? Kita pernah belajar penawar bagi hati, kitab Minhajul Abidin, ada kitab Qatrul Rasiyah. Bila dah ada basic tu kita mudah faham. Alhamdulillah. Nampak? Macam kita dekat Malaysia sekarang. Sekarang ni kita nak mengaji tasawuf. Kata ustaz, ambil kitab kecil dulu ustaz, penawar bagi hati ustaz. Tak apa. Tiba-tiba minta kitab apa? Kitab hikam. Kitab Durun Nafis. Contoh. Saya buka mata. Saya ajarkan mazhab macam tu. Tak maaf, saya ni dia waktu kita mengaji tu banyak tidur. Saya mengaku Dia yang pelik kalau ngaji universiti tu tak dia tidur mana. Bila ngaji pondok dia tidur. Saya lah. Bila time segar tu pelik juga. Kita pelik diri kita lah. Duduk mengaji tu banyak tidur. Tapi kalau tanya Babeli tu, Babeli tahu lah. Kalau Haji Kamal Zaman, Haji Yaakob tanya Tok Guru saya tu, dia tahulah. Tidur. Tidur. Bukan turun ngaji turun tidur, tak. Bukan kita suka tidur, tak. Memang tak tahu alam. Pelik juga. Habis itu. Dia tidur ni jelah. Kita ikhlas nak mengaji, tapi nak guna sebab nak macam mana, sebab kita ngantuk masa kan. Habis. Jadi jalanan tu kena pilih yang betul. Tengok. Kerana tersalah mereka itu, orang meninggal ilmu akan jalannya, dan meninggal mereka itu akan syarat-syarat ilmu. Syarat-syarat ilmu pun ada caranya. Wallahualam Kak. Kita pun tak tahulah. Tapi dulu waktu belajar dulu memang kalau style-style ngaji kitab ni memang tidur jugalah. Yang pelik dia kalau dulu. Yang pelik tengok bola tak ngantuk pula. Tengok kitab ngantuk. Kita nak kata apa, kita ni memang jenis orang sukan. Saya lah. Bola lagi, gym lagi, apa macam-macam lah. Duk minat. Minat sukan. Bila minat sukan ni, orang tua kata kau nak ngaji sukan ke kau nak mengaji kitab? Kalau nak ngaji sukan, berhenti ngaji kitab. Jadi saya sayang ngaji kitab, tinggal sukan. Kedak alhamdulillah sampai Bukit Jalil. Tak sampai. Habis. Sebab tu yang pentingnya belajar ni kena cara dengan ilmu. Cara jalanan tu biar betul. Contoh kita belajar tu biar ada basic dulu. Kadang-kadang orang kita tak mau basic, nak tinggi je. Kerana bila buat tasawuf dia cerita orang, aku mengaji mana? Kitab apa? Penawar. Alah, kecil je kitab. Tanya dulu kitab Penawar Bagi Hati tu apa dalaman dia, tanya dia dulu. Kalau kecil kitab tu nak tanya sikit lah. Apa isi kandungan dalam kitab Penawar Bagi Hati tu? Tanya dia balik. Kalau dia kata ringan, kalau dia kata mudah, cuba tanya dia balik. Cuba tanya dia. Jangan kita pandang sebelah mata. Kitab-kitab ulama dulu jangan. Adab kita dengan ilmu tu biar kita merendahkan diri. Habis itu baik. Itu syarat-syarat ilmu. Nanti akan datang dia bahas lah. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya jalan ilmu. Tak apa, tersengguk. Jangan tak apa. Tersengguk sekarang tak apa. Saya pernah cerita jemaah saya dulu dekat Masjid Khairiyah.
Mungkin boleh jadi dalam ni saya tak pernah cerita lagi Saya tak pernah cerita lagi. Tok Kenali Tok Kenali ni nak cerita bagi hemah kita mengaji Tok Kenali ni dia ni anak murid Syekh Ahmad Fatani. Tok Kenali ni dia ceritakan dia ni dia pergi ke Mekah. Ni biasa kalau ada pernah dengar cerita saya ni, tak apalah, tak pernah dengar tu tak apa, saya nak cerita sekali lalu Tok Kenali apabila dia pergi ke Mekah selepas daripada kematian isteri dia, umur 19 dia pergi haji Mekah. Dia kahwin muda 18, 19 bini mati. Setahun je bini mati dah. Orang kita kalau bini mati frah dah jika mula zaman. Frah cari lain pula. Tok Kenali frah pergi mengaji pula. Pergi ngaji Mekah. Jadi Tok Kenali ni orang susah. Tok Kenali ni orang susah, dia pandai masak. Banyak diceritakan hikayat bahawasanya Tok Kenali memang pandai masak. Dia ni orang juru khidmat. Sehingga kan di Mekah tu dia tak ada tempat duduk. Dia offer diri dia pada ulama-ulama Melayu di sana. Dia dapat duduk dengan ulama dan dapat berkhidmat dengan Tok Guru pun tak apa. Jadi tukang masak. Tok Kenali beritahu macam tu. Dia duit tak ada. Tok Kenali ni orang susah. Orang susah. Kemudian bila dia duduk di Mekah tu, dia duduk dengan guru dia, dengan Syekh Tunku Baginda Mahmud Kelantan, tak silap. Orang Kelantan juga. Duduk 4-5 orang. Tok Kenali ni kerja dia masak je. Bila belajar dengan Syekh Ahmad Fatani tu, dia kitab tak ada. Dia Tok Kenali kitab tak ada. Bila mengaji dia tidur. Tok Kenali cerita sejarah dia. Jadi bila mengaji tidur. Orang-orang kawan-kawan dia pakat kata kat Tok Kenali, apa Tok Kenali mengaji tidur macam mana boleh ilmu? Ada orang kata kat Tok Kenali, Mengaji macam mana? Mengaji tidur nak dapat ilmu macam mana? Kata kat Tok Kenali. Satu hari Syekh Ahmad Fatani ni, dia tahu dah Tok Kenali tidur tu sebab apa. Sebab Tok Kenali tidur tu sebab malam tu dia berjaga. Tok Kenali malam dia berjaga, dia duk tengok kitab Tok Guru dia. Tok Kenali duit tak ada. Bila duit tak ada, dia pinjam kitab Tok Guru dia. Dia kata, Tok Guru, aku kitab tak ada. Bila aku tak ada kitab, aku nak pinjam kitabmu, aku nak baca. Esok aku tak boleh nak mengaji mana dah. Aku kitab tak ada. Tok Guru kata, Syekh Ahmad kata apa? Mu ambil lah kitab, baca malam ni. Esok aku nak mengajar, mu bagi kat aku pula. Jadi pelajar-pelajar lain ni, dia ingat Syekh Tok Kenali ni tak ada kitab, duk tidur lah kerja dah. Satu hari, Syekh Ahmad Zain Fatani dia tanya satu soalan. Soalan pun Allah Alam. Dia tanya satu soalan dekat anak murid dia ramai-ramai tu, seorang pun tak boleh jawab. Satu orang pun tak boleh jawab. Lepas tu, Syekh Ahmad kata, kalau mu nak tahu jawapan, mu tanya Awang. Dia Tok Kenali panggil Awang. Aweh. Orang Kelantan panggil Aweh. Kalau mu nak tahu kata jawapan dia, mu pergi tanya Aweh kat belakang tidur tu. Mu pergi tanya Aweh. Mu pergi tanya Aweh, dia jawab. Dia pun pergi tanyalah Tok Kenali. Tok Kenali bangun-bangun dia gerak tu, Tok Kenali hurai. Brup hurai. Satu-satu dia hurai. Pelajar-pelajar ni terkejut habis. Allah, Tok Kenali ni hebat sungguh. Hebat macam mana? Sebab malam tu dia duduk jaga, duduk tengok kitab. Pagi tidur tak apalah, tidur. Kalau nak tidur boleh. Tidurlah jadi macam Tok Kenali. Tak apa. Habis itu. Tu cerita Tok Kenali. Sebab tu Tok Kenali dihikayatkan. Dia ni bila balik ke Malaysia pada ketika umur dia 40 tahun. Umur 40 bawa balik Malaysia. Dia jual semua kitab dia. Dia bawa 2 buah kitab dia bawa. Kata setengah ulama, kata dihikayatkan Tok Kenali bawa 2 buah kitabnya. Hikayatnya di antaranya satu versi kata
dia bawa kitab Matan Al-Ajurmiyah, kitab Nahu. Satunya dia bawa kitab lagi, Nahu juga, iaitu kitab Munir Labib. Dia bawa 2 buah kitab kan, kitab Nahu. Yang lain semua pekah apa, semua tasawuf, semua dia jual habis. Sebab apa? Sebab dia jual kitab tu nak ambil tambang, nak balik ke Malaysia. Allah, tu Tok Kenali orang hebat. Kitab semua jual habis. Kalau rasa-rasa tuan-tuan rasa kitab banyak sangat kat rumah, pergi jual lah. Jual-jual tengok berasa alim kedak kita. Tu Tok Kenali tu Tok Kenali. Oh, hebat sungguh Tok Kenali ni. Allah hebat. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak ambil semangat kita belajar. Habis. Kemudian dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, jalan ilmu, nescaya sesat ia orang menuntut ilmu tadi, dan tiada mencapai ia akan maksud ilmu. Allah Akbar. Kalau jalanan kita belajar ni tak kena, maka kita sesat dalam ilmu. Apa sesat? Tak dapat ilmu. Tak dapat nak mencapai akan maksud ilmu. Tak dapat. Tengok. Sama ada maksud itu besar atau kecil. Tak kira lah. Benda tu tujuan besar ke tujuan kecil ke, tak kira. Tengok. Selepas tu lalu berkehendak aku. Tengok. Bila pengarang kitab tengok, kita tengok, dia tengok ramai yang tak sampai ilmu ni, tak mencapai nikmat ilmu. Lalu berkehendak aku dan kasih aku, aku bahawa aku menyatakan bagi mereka itu akan jalan belajar dan aturan belajar atas kadar yang aku lihat pada beberapa kitab-kitab. Bila dia tengok begitu, Tok Kenali anak murid bagi Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Tok Kenali anak murid Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Tu dia. Tok Kenali ni dia alim sungguh. Tok Kenali dia mewarisi ilmu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani hanya sekadar 27 ilmu. Tok Kenali dia mewarisi ilmu guru dia hanya 27 ilmu sahaja. Setengah saja. Sebab apa? Sebab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani pengarang kitab Faridatul Faraid, kitab tauhid tu, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani dia alim 47 ilmu. Allah Akbar. Ilmu apa Ustaz? Wallahu alam, banyaknya ilmu. Ilmu akademik ni masuk sekali semua dah. 47 ilmu. Tok Kenali hanya mewarisi ilmu guru dia. Tok Kenali ni belajar 20 tahun dengan guru dia. Hanya sekadar dapat 27 ilmu sahaja. Ya, betul. Hajar Fatimah Zinirah, betul. Hanya mewarisi 27 ilmu. Bayangkan ulama' dulu mengaji berapa ilmu. Kita ni mengaji fardu ain pun habis cekak nak mengaji dah. Duk belajar pun tak tahu lagi. Tapi alhamdulillah lah dapat belajar ilmu fardu ain. Ni alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih kita semua ni dapat belajar ilmu fardu ain. Kalau orang tak belajar, macam mana kita nak lepas fardu ain? Sebab tu kita nak ambil semangat kan. Ulama' dulu belajar sampai macam-macam ilmu belajar. Sebab tu saya suka belajar macam-macam ilmu. Ilmu fardu kifayah tu saya suka belajar. Habis itu. Kemudian kemudian dia kata lalu berkehendak aku dan kasih aku bahawa aku menyatakan bagi mereka itu orang menuntut ilmu akan jalan belajar
Dan aturannya aturan belajar atas kadar yang aku lihat pada beberapa kitab. Jadi insya-Allah akan datang dia nak cerita pula tentang macam mana cara-cara nak belajar dengan betul. Pengarang kitab kita dia nak tulis. Dia dah tulis dah, tapi dia nak tengok, kita nak tengok isi kandungan dia nanti. Tengok. Dan kadar yang aku dengar daripada guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmat-hikmat. Hikmat-hikmat ni bijak-bijak. Hikmat-hikmat mana ilmu. Jadi dia nak tulis juga kitab dia ni apa yang dia dengar daripada guru dia. Ni kata, ini yang dia katakan ilmu tu mestilah kita berguru. Betul tak silap saya kata Saidina Umar, man la syaikhu fa syaitanu syaikhuhu. Man la syaikhuhu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada guru, maka syaitan itulah adalah gurunya. Kata Sayyidina Umar, man la syaikhu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada guru, maka syaitanlah adalah gurunya. Itu kata Sayyidina Ali, tak silap. Kalau saya salah betul kan. Tapi itu perkataan ulama lah. Perkataan hikayat. Siapa-siapa yang tidak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Tu kena ingat. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Sebab tu pengarang kita kata apa? Dan kadar yang aku dengar daripada guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmat. Hal keadaannya aku harap daripada orang-orang yang gemar padanya, pada ilmu. Tu dia. Habis itu. Jadi dia mengharapkan, insya-Allah akan datang, dia mengharapkan orang dapat menggemarkan padanya, pada ilmu. Baik. Dan aku harap daripada orang-orang yang gemar padanya, harap apa? Maf'ul. Akan berdoa bagi aku. Dia minta lah. Orang-orang yang gemar pada ilmu tadi akan berdoa. Bukan berdoa. Ada dal. Ada dal. Ya betul. Hajar Fatimah betul. Barang siapa yang tidak ada guru, maka syaitan itulah adalah gurunya. Betul. Tepat sekali. Itu. Man la syaikhu fa syaitanu syaikhuhu. Mari tengok. Hal keadaannya aku tadi harap daripada orang-orang yang gemar padanya, gemar pada ilmu tadi tu, akan berdoa bagi aku. Dia minta lah orang doa pada dia ni. Berdoa apa? Dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. Allah Akbar. Minta lah. Kita duk mengaji kitab ni, kita doa pada musannif kita. Sebab tu kalau kita nak memulakan kitab baru, kita sunat kita hadiahkan baca Fatihah kepada pengarang kitab. Baik, tengok. Kemudian bila yang dia katakan minta berdoa tu, kemudian daripada istikharah aku akan Allah Ta'ala padanya. Pada apa? Pada catatan tadi, pada kitab ini. Pada ini kitab. Jadi dia kata apa? Jadi aku harap daripada orang-orang yang gemar pada ini kitab dia ni, siapa-siapa yang suka mengaji kitab ni, akan berdoa bagi aku dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. Kita ni mintalah doa pada pengarang kitab kita ni, dapat kelepasan pada hari kiamat esok. Bila tu? Kemudian daripada istikharah aku akan Allah Ta'ala padanya, pada ini kitab. Tengok ulama' dulu. Nak karang kitab pun istikharah dulu. Tuntut pilih istikharah. Bukan istikharah nak kahwinnya. Tak. Awak putus-putus? Putus
Putus kat sang ajar. Dengar ke? Clear ke? Sikit lagi. Putus ke? Okey je, baik. Clear Ustaz. Baik. Jadi ulama dulu dia nak mengarang kitab dia istikharah dulu. Istikharah. Tu ni baik. Demikian juga perhamba. Perhamba ni mana diri dia. Tengok ulama dulu. Dia ni tawaduk. Tak putus, clear, alhamdulillah. Demikian juga perhamba yang menterjemah harap seperti tengok. Hamba ni siapa dia? Tadi kena ingat, yang tadi tu, yang mula-mula tadi tu, yang sebut kata aku tadi tu, itu siapa dia? Itu Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Daripada perkataan amma ba'du sampai ke padanya tadi tu, itu dipanggil karangan daripada Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Orang belah Tantan ni lah. Satu. Demikian juga ni siapa dia? Ini perkataan muallif Melayu yang menterjemah. Siapa yang menterjemah kitab ni? Siapa yang menterjemah kitab Ta'lim Muta'alim kepada kitab Pelita Penuntut? Nama dia Syekh Muhammad Syafi'i Linkih Al-Fatani. Tu kena ingat. Tengok. Demikian juga perhamba. Perhamba ni hamba lah. Ni Syekh Muhammad Syafi'i. Demikian juga perhamba yang menterjemah harap seperti barang, harap seperti perkara. Tu barang harap seperti perkara. Tulis itu. Harap seperti perkara yang berharap oleh muallif. Apa oleh muallif? Iaitu pengarang kitab yang asal tadi tu. Nama Syekh Muhammad Zarnuji. Betul. Istikharah minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Istikharah ni bukan kata istikharah orang nak kahwin. Tak mesti. Nak belajar istikharah. Dulu waktu nak ngaji pondok istikharah juga. Tok Guru saya beritahu. Tok Guru saya nak ngaji pondok mana ni Tok Guru? Kata istikharah dulu. Tak apa dia kata. Nampak pondok mana? Nak mengaji pondok pun istikharah dulu. Bukan ikut dan pergi ngaji, tak. Ikut dannya. Tak apa lah. Pondok bukan ada CJ apa pun. Ikut dan masuk. Mesti orang terima aku je. Kalau kita fikir dengan logik akal kita, kita boleh fikir gitu. Tapi, kita nak pergi satu-satu pondok pun, Allah Ta'ala beri pada kita petunjuk. Kita berat pergi belah mana. Itu cara dia. Cara dia. Itu istikharah. Bukannya istikharah nak kahwin, tak. Istikharah nak mengaji pun begitu juga. Aku ni berat nak mengaji dengan ustaz ni. Contoh. Aku ni berat nak mengaji dengan ustaz ni. Bila sebut berat-berat tu dapatlah petunjuk tu. Nak mengaji dengan ustaz ni boleh ke tak? Dia ni fahaman ni macam mana ustaz ni? Contoh. Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita. Baik, tengok. Sikit lagi. Demikian juga perhamba yang menterjemah harap seperti barang, seperti perkara yang berharap oleh muallif. Siapa muallif? Tulis itu. Iaitu Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Syekh Muhammad Lengkeh. Syekh Muhammad Syafi'i bukan Lengkeh. Lengkeh nama tempat. Syekh Muhammad Syafi'i Lengkeh. Lengkeh tu nama tempat. Di Sebaya. Segoro. Nama dia Syekh Muhammad Syafi'i. Betul kan nanti Hajar Fatimah. Baik, tengok. Berharap oleh muallif. Muallif tu siapa? Syekh Muhammad Zarnuji. Daripada mereka-mereka yang memandang kepada ini terjemah. Jadi pengarang kitab kita Syekh Muhammad Syafi'i pun dia kata mudah-mudahan orang tengok kitab dia ni pun rasa nak baca kitab dia.
dan membaca akan ini terjemah. Mudah-mudahan banyak kita ni dapat membaca kitab terjemahan dia ni. Ni kitab ni kita baca ni, kitab terjemahan dia lah. Dan juga membetulkan daripada yang salahnya. Kalau orang duk baca kitab ni, kalau ada benda salah tolong betulkan. Tengok tawaduk dia. Allahu Akbar. Malu kita dengan ulama dulu Kita rasa malu. Sedangkan dia tu lebih daripada kita lagi. Tapi dia minta tolong betulkan. Kalau kitab dia ada salah, betul. Kalau yang menterjemah tu dia panggil Syekh Muhammad Syafi'i. Muallif tu Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Kalau yang menterjemahkan daripada muallif itu dipanggil Syekh Muhammad Syafi'i Lankih Al-Fatani. Tengok. Dan juga membetulkan daripada yang salah-salahnya. Kalau kitab dia salah tolong betulkan. Tapi bila tu? Takluk pada kata membetulkan. Kemudian daripada ta'ammul yang halus. Apa ta'ammul? Tulis. Daripada memandang. Daripada ta'ammul. Ta'ammulu fil asya'. Memerhatikan. Daripada ta'ammul. Daripada ta'ammul, daripada perhati. Tulis. Ta'ammul ni memerhatikan. Perhati. Daripada, tapi nak betulkan kitab dia tadi tu, mestilah selepas kemudian daripada ta'ammul yang halus. Apa yang halus? Perhatikan dengan lebih mendalam. Itu maksud kata ta'ammul dengan yang halus. Ini perhatikan dengan lebih mendalam. Sebab tu kaedah ulama' sebab apa? At-ta'ammulu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Kata ulama' at-ta'ammulu fil asya'i, kita perhatikan pada sesuatu perkara itu, itu aslun fi idrakiha kulliha. Itu asal itu asal pada mendapatkan akan sesuatu itu dengan secara keseluruhan. Contoh, kita perhati satu perkara. Kita nak dapatkan satu ilmu perkara, kita perhatikan tu, itulah dipanggil asal untuk kita mendapatkan keseluruhan perkara tadi. Tapi syaratnya mestilah kita perhati dulu. Ta'ammul dulu dia panggil. Tu dia. Baik. Dan yang demikian sangatlah ada. Allahu Akbar, tengok. Perhati betul. Haji Fatimah betul. Dan yang demikian sangatlah ada apa? Dan yang demikian apa? Yang ni tersalah pada terjemah tu. Tulis. Dan yang demikian, apa maksud yang demikian? Yang ni tersalah pada terjemah tu. Pemerhatian yang halus. Yang ni maksudnya perhatian yang mendalam. Hajar Kalsum. Jadi kalau kita nak betulkan orang punya penulisan orang, mestilah kita perhatikan dengan lebih mendalam. Jangan sekali baca, ni salah ni. Jangan begitu. Tengok dulu betul ke kita tegur tu. Ulama' dulu ni dia sekarang tu bukan orang biasa-biasa. Dia bukan macam kita. Habis tu Ustaz, dia bukan manusia, dia manusia. Tapi akal fikirannya lebih dia daripada kita. Dia tu ulama', lebih dia lagi. Amal ibadat dia tak sama dengan kita. Tu beza dia. Sebab tu kita menghormati ulama' dulu. Sebab tu dia kata kalau ada salah tu tolonglah betulkan. Tapi biarlah betulkan dengan pemerhatian yang mendalam. Jangan tengok salah ni, ni terus salah. Pop. Jangan begitu. Perhatikan betul tak kita betulkan dia tu. Tu maksud dia. Dan yang demikian sangatlah ada. Dia kata, yang salah tu mesti ada. Tengok dia tawaduk dia. Sebab apa? Kerana perhamba belum biasa pada ilmu terjemah dan juga pada lughah Arab. Allahu Akbar. Ya Allah.
pengarang kitab terjemah ni tawaduk sungguh. Allah Akbar. Dia hinakan diri dia. Tengok dia kata, kerana perhamba belum biasa pada ilmu terjemah. Dia kata, aku ni tak biasa lagi nak terjemah kitab Arab ni. Dan juga pada lugah Arab. Maksudnya, belum biasa lagi pada lugah Arab. Allah Akbar. Tengok dia punya tawaduknya. Sedangkan pengarang kitab kita ni maklum, nak terjemah kitab mestilah dia kena pandai Arab. Nahu, sarab, mantik, balaghah tu kena pandai dah. Nak terjemah lagu mana kalau tak pandai? Ya Allah. Habis itu. Wa ma taufiqi illa billahi. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wa huwa al-musta'anu. Tengok. Wa ma taufiqi. Terjemahan tak ada, saya tolong terjemahkan. Dan tidak adalah tidak adalah taufik akan daku. Maksudnya aku tidak mendapat taufik. Kalau bahasa sekarang, aku tidak mendapat taufik illa billahi, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Ba tu dipanggil ba lil isti'anah billah. Aku tidak mendapat taufik melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tengok kalam dia. Alaihi tawakkaltu. Tolong terjemah. Saya nak tanya tuan-tuan, Haji Kamarul Zaman, Kak Aini apa semua, kitab Rumi tu ada tak terjemahannya? Yang terjemahan ni apa? Wa ma taufiqi illa billah, ada tak terjemahannya? Ada tak diterjemahkan bawah tu ke tak ada? Dia tulis Arab saja. Tolong tulis di ruang komen. Ada tak diterjemahkan? Yang siapa pegang kitab Rumi? Siapa yang pegang kitab Rumi tadi? Tak ada. Tak ada. Ni saya terjemahkan. Wa ma taufiqi. Apa maksud wa ma taufiqi? Tidak ada taufik. Aku tidak mendapat taufik. Tulis itu. Dan tidak mendapat taufik akan daku. Ni kalau terjemah orang dulu, terjemah bahasa orang dulu. Dan tidak mendapat taufik akan daku illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bukan billah tu dengan Allah, Ustaz. Memang betul. Tapi ba tu dia panggil ba lil isti'anah. Ini ba dengan mana? Pertolongan Allah Ta'ala. Ya betul, Hajar Fatimah. Dengan izin boleh, dengan pertolongan boleh. Kemudian, alaihi tawakkaltu. Terjemah. Asal dia begini. Di atas Allah Ta'ala sahajalah. Tulis itu. Di atas Allah Ta'ala sahajalah aku berserah kepada Allah. Alaihi tawakkaltu. Tak ada tulis. Kalau tak ada, tolong tulis. Tolong terjemah tu. Saya tolong terjemahkan, tak apa. Alaihi tawakkaltu. Di atas Allah Ta'ala lah. Di atas Allah Ta'ala sahajalah aku berserah. Aku berserah. Wa ilaihi unibu. Dan kepadanya, kepada Allah Ta'ala sahajalah. Apa sebab saya sebut sahajalah? Dia kalau nak ayat sedap, dia gini. Aku berserah ke atas Allah Ta'ala. Aku kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi ayat tu bukan sedap tak sedap. Bahasa Arab apabila dia dahulukan atas Allah Ta'ala aku berserah, itu makna lain. Itu nak cerita kata bila kita mendahulukan Allah Ta'ala, di atas Allah Ta'ala sahajalah aku berserah. Orang lain aku tak berserah dah. Itu maksudnya. Kalau kita kata aku berserah ke atas Allah Ta'ala, boleh jadi juga kita berserah pada orang lain juga. Dalilnya mana? Dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembahmu. Kami sembah. Akan dikaulah ya Allah kami bersembah.
Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau-Lah ya Allah kami minta pertolongan. Dia tak sama. Aku minta pertolongan padamu ya Allah. Ataupun kita kata akan dikau-Lah ya Allah aku minta pertolongan. Itu tak sama ayat tu. Bukan sedap tak sedap ayat. Apabila kita mendahulukan Allah Ta'ala, itu maksud kata hanya Allah Ta'ala sahajalah kita mengharap. Tapi kalau kita mendahulu kata aku berharap kepada Allah, boleh jadi kita berharap kepada orang lain juga. Itu maksud dia. Ya, betul. Betul. Ajaran Fatimah betul. Dia gini. Kita nak cerita kata hanya semata-mata Allah Ta'ala sahajalah kita berserah. Hanya semata-mata Allah Ta'ala sahajalah kita berserah. Kita kembali. Tu nak cerita kata. Tak ada pada orang lain. Dia macam ni. Aku cinta padamu, ataupun kita kata akan dikaulah aku cinta. Akan dikaulah aku cinta. Nampak ayat sedap, aku cinta padamu. Nampak tak? Aku cinta padamu. Akan dikaulah aku cinta. Tak sama tu. Kalau sebut akan dikaulah aku cinta, hanya dia seorang yang cinta. Orang lain dia tak cinta dah. Nampak? Tapi kata aku cinta padamu. Ayat budak lah ni. Itu dikatakan boleh jadi dalam masa sama, boleh jadi dia cinta orang lain juga. Tapi nak cerita faham ayat tu lah. Hati dia tak kali. Tapi nak cerita perkataan dia. Nampak tak? Kalau orang mengaji bahasa tu dia tahu dah. Ayat tak betul ni. Akan dikaulah aku, akan dikaulah aku sayang. Aku sayang padamu. Tak. Mu sebut aku sayang padamu. Tak, aku tolak. Mu tak betul dah. Tak betul dah. Boleh jadi mu sayang orang lain juga. Contoh berharap bulat-bulat pada Allah Ta'ala saja Ustaz. Ya betul. Habis. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah Ta'ala aku kembali. Tulis itu terjemahan. Wa huwal musta'anu, dan bermula Allah Ta'ala itu ialah tempat minta pertolongan. Ialah Tuhan yang, ataupun kita kata ialah Tuhan yang diminta pertolongan. Dia panggil alik, ataupun kita kata dia tu tempat minta pertolongan, musta'an. Ataupun kita kata isim maf'ul, Tuhan yang diminta pertolongan. Dan Allah Ta'ala itulah Tuhan yang dimintakan tolong kepada dia. Maksudnya hanya Allah Ta'ala sajalah kita minta tolong. Itu maksud dia. Habis itu. Kemudian kata faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. InsyaAllah kita bahas minggu depan. Pagi esok kita baca kitab Tauhid. Habis itu wallahu a'lam. Jadi semua faham Itulah kita bakal agak semangatlah belajar dalam masa-masa sekarang ni Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Bila kita, kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala tu, alhamdulillah kita banyak belajar, alhamdulillah dia belajar ni boleh pahala besar lebih-lebih lagi fardu ilmu, fardu ain. Habis itu, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Ya betul Haji Kamal Zaman. Ulang Ustaz. Jadi saya ulang balik sekali lalu. Jadi dia kata apa tadi? Wa ma taufiqi, tidak mendapat taufik akan aku melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa alaihi tawakkaltu, yakni di atas Allah Ta'ala aku berserah. Satu. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah Ta'ala lah aku berkembali. Aku kembali.
Wa huwa al-musta'anu, dan bermula Allah Ta'ala sajalah Tuhan yang diminta pertolongan. Habis itu nampak lagi Puan Nur Ani tadi. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim.